Alhamdulillah, hari ini kita akan beri penerangan dengan lebih jelas tentang 3 perkataan apa kalau kita kata pembentukan ayat, jumlah, sentence in dalam bahasa Arab mesti terkandung dengan 3 perkara atau 3 perkataan ni. Sama ada perkataan tersebut kita panggil sebagai isim, fi'il ataupun huruf. Ni asas kita dah belajar. Kemudian daripada kalimah dia menjadi murakkab 2 kalimah. Kemudian daripada kalimah murakkab dia menjadi jumlah. Jumlah sama ada boleh jadi jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ini faham Ini ringkasan yang asas. Sebenarnya kita bentuk awak, kita dah latih awak sebelum ni. Jadi untuk melihat perkataan kalimah, sebelum menjadi ayat jumlah fi'liyah, kita dah sebut sebelum ni, kalau jumlah ismiyah dia mesti ada mubtada dan khabar. Itu adalah dia punya foundation dia. Dalam Al-Quran mesti ada jumlah ismiyah, mesti ada jumlah fi'liyah. Dalam setiap ayat mesti ada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kalau ada dengar ada jumlah ismiyah aja, automatically jumlah tersebut mesti mengandungi mubtada dan juga khabar. Okey, faham tu. Kalau jumlah fi'liyah, maknanya jumlah yang dimulakan dengan fi'il ada komponen-komponen tertentu. Tapi hari ni kita akan lihat dengan lebih jelas satu jenis fi'il yang kita panggil sebagai fi'il madi. I tahu you all dah belajar fi'il madi, tapi hari ni kita akan go deep and drill down what is fi'il madi, macam mana dengan lebih jelas nak tenang, nak fahamkan ataupun nak identify ataupun cara nak kenal dengan lebih jelas fi'il madi. Okey, boleh tak? Jadi Zuzan nak you buka muka surat 72 dan saya akan show some slides on the screen. Okey. Alright. So lihat Mommy, what's the nenek not coming? Okey. So bila kita cakap tentang the nenek not coming? Bila cakap tentang fi'il madi, okey. Nampak saya screen Alright. So bila kita cakap tentang fi'il madi, okey, dia mesti adalah perkara yang berkaitan dengan ni. But sebelum tu, saya nak you tengok muka surat 72 kita akan baca Ini namanya matan. Tengok dalam buku. Nampak tak yang dalam kotak yang warna purple ni? Ni namanya matan. Saya pernah sebut sebelum ni, okey, dalam kitab-kitab klasik bahasa Arab ataupun classical Islamic studies, bahasa Arab ke, tajwid ke, ilmu fikih ke dan ilmu-ilmu lain yang penting, dia ada satu kitab khas yang dipanggil sebagai matan. Kita saya pernah terangkan ni pada awal sekali bila saya terangkan. Apa yang dimaksudkan dengan matan? Anyone? Kita ada matan Ajrumiyah, kita ada matan Syatibi. Kenapa dipanggil sebagai matan? Kadang-kadang dipanggil sebagai, ada kala dipanggil sebagai nazam. Apa maksud perkataan tersebut? Hadis pun kalau you belajar hadis ada istilah namanya matan. Apa makna matan? Ringkasan. Okay, ringkasan. Okay, good. Lagi? Lain? Very good Matan is ringkasan. Dan juga selain ringkasan dia adalah poin-poin penting. Yes, very good Kak Jamila Siapa cakap ringkasan tadi? Siapa cakap ringkasan tadi? Cuba angkat tangan sikit. Siapa jawab? Okay, tak apa. Very good Okay, Cik Su, very good. Okay. So ringkasan matan tu maknanya dia adalah ringkasan ataupun summary of the ilmu. Of the of the knowledge lah yang berkaitan dengan misalnya kalau kita belajar namanya ilmu nahwu. So siapa yang belajar bahasa Arab, ataupun siapa yang mendalami, maksud bukan belajar kita sekarang mendalami dan belajar untuk menguasai, we are mastering. So those of you who are mastering Arabic language mesti nak kenal satu kitab yang asas dipanggil sebagai matan Ajrumiyah. Sama kalau you belajar tajwid, mesti nak ada matan Syatibiyah misalnya. Atau matan Jazari, tak kisah. Maknanya you belajar yang macam mana tariknya, semua you nak kena tahu matannya. So kalau you belajar Arabic, mesti ada satu kitab yang kita kenal namanya matan Syatibiyah. Matan Ajrumiyah. Matan Ajrumiyah ni, dia sebenarnya kitab dia tak berapa banyak. Ataupun dia punya pages dia ataupun konten dia tidaklah sebanyak atau setebal ini. Kitab asalnya mungkin tipis macam ni dalam 10-20 page. Sebab dia adalah ringkasan. Kerana kalau kita faham zaman dahulu, right, dia tak ada alat bantu mengajar macam sekarang. Sekarang ada PowerPoint lah, ada slides lah, ada WhatsApp, ada video, betul tak? Ada banyak cara nak belajar. Ustazah kasih gambar, kasih tulis, macam-macam cara kita nak ajar. Buat worksheet dan sebagainya. Tapi zaman dahulu, mereka gunakan kekuatan untuk menghafal. Jadi ulama buat satu kitab, karang satu kitab di mana kitab-kitab ni diringkaskan perkara yang penting-penting sahaja, nombor satu. Kedua, ada kala dia boleh jadi satu yang rhythmic. Maknanya dia ada ending dia macam berpuisi supaya mudah. Kadang-kadang dia jadikan nazam macam dijadikan sebagai macam lagu, bait.
Kita panggil lah bait lah. Bait puisi atau lagu. Supaya apa? Nak mudah menghafal. Sebab tu ulama dulu pun kreatif dia boleh buat perkara tersebut. Okey, contoh misalnya kalau kita kata kalau misalnya ambil sesuatu yang mudah lah. Misalnya you belajar apa tu qalqalah. Apa macam mana nak hafal huruf qalqalah? Kutubu jadin. Ada makna kan? Okey. Kemudian kita belajar huruf ikhfa, ada satu jazaa sadaqah fa'fiq dan sebagainya. And that ayat yang diringkaskan ada maksudnya. Faham ya? Jadi ini penting. Jadi kalau dalam kitab ni nak faham lagi sekali kitab ni, yang dalam kotak ni, alright? Yang dalam kotak yang atas ni ataupun kotak yang ada dotted line ni, itu adalah matan asalnya. Yang di bawah tu ada penerangan dan juga explanation yang berkaitan dengan matan tersebut. Okay? Jadi Ustazah akan baca matannya in Arabic and we're going to do the explanation. Okay, now. Babul af'al, al-af'alu thalatha, madin, mudari', amrun, nahwa, daraba, yadribu, idrib. Okay? So dia kata bab fi'il ni, Syekh ni cakap, okay? Right? Dia kata matan bab fi'il ni ada jenis, ada 3. Sama ada fi'il tersebut madi, mudari' ataupun amar. Nampak tak perkataan nahwun? Nampak tak perkataan nahwun? Nampak tak? Okay. Nahwun tu adalah muradif ataupun perkataan serti yang bermaksud misal. So kalau kitab klasik Arabic, dia tak pakai misal tahu. Dia pakai nahwun. Kalau kitab Turah, dia pakai atau kitab klasik Arabic atau setengah bahasa istilah lain, dia akan pakai, you akan notice dekat buku ni, ada setengah istilah digunakan istilah lain. Contoh kalau kita pakai jar majrur, sini dia tak pakai jar, dia pakai khafdun. But it's the same thing. Okay, istilah saja berbeza. So nahwun bermakna apa tadi saya sebut? Misal. Contoh, okay? So daraba yadribu idrib. So now, bila kita cakap tentang fi'il, okay? Bila kita cakap tentang contoh dan kebiasaannya ni pertama yang mesti faham ni. Okay, saya tutup sini. Okay, bila kita cakap tentang fi'il, alright. Fi'il madi, kalau misalnya dia kata apa tadi? Daraba, yadribu, idrib kan? Okay. So kalau dia kata fi'il madi, daraba, yadribu, idrib. Okay. Contohlah kat sini. Okay. Misalnya kita kata tadi, daraba, yadribu, idrib. Ni kena faham betul-betul Okay. Maknanya kalau awak nampak susunan ni, ini kita panggil sebagai acuan, base. Base of a verb. Kalau kita hafal ataupun kita nak, just remember we said, kalau verb ni, dia ada special spelling and pattern. Baris dia kita tak boleh ubah. Kenapa daraba bukan daruba ke daribi ke daribu ke? Dia tak boleh berubah kan? Itu maknanya itu dia punya pattern dia yang kita tak boleh berubah. Spelling dia memang jenis macam tu. Jadi selalunya orang yang belajar bahasa Arab ni ataupun kita yang belajar bahasa Arab ni atau kita yang nak menguasai bahasa Arab, kita akan hafal 3 jenis fi'il ni. Fi'il madi, mudhari dengan amar untuk memudahkan bila you nampak perkataan tersebut nak buat ayat kan dan sebagainya. Sebab apa? Tak nak salah baris. Dia yadribu bukan yadrubu bukan yadrabu. Faham ni? Okay. Jadi kalau bila misalnya kita ambil pendekatan kita nak menghafal kalimah tersebut. Alright. Okay. What do we do is you must understand this part. Bila kita cakap daraba ni automatically acuan dengan acuannya daraba ni domainnya apa tadi? Huwa. Okay. Without any question lagi. Alright. So ini maknanya huwa. Tak payah terangkan, awak tahu. Yang kita maksudkan sekarang kat sini adalah huwa. Okay. Kemudian, kalau yadribu pun sama. Pun domir apa tadi? Huwa juga. Saya susah tukar dia punya color.
Okay. So bila kita cakap ni, maknanya yang kita nak ni adalah dhamir huwa. Okay. Faham So kalau fi'il madi dengan mudhari, automatically kita telah ceritakan tentang huwa. How about idrib? Fi'il amar? Dhamir apa tu? Dhamir apa? Dhamir anta ya. Dhamir Anta. Yes. Okay. Faham Jadi kalau misalnya awak tengok dictionary, sama ada tak kisahlah Al-Ma'ani atau classical dictionary, atau kita ada lagi satu buku autodidact kan, saya dah tunjukkan kan. Buku yang lagi satu tu belakang ada glossary kan, ada apa tu? Ada words kan in Arabic kan. Usually kalau fi'il tu dia akan gunakan dhamir huwa untuk madi dan mudhari, manakala untuk fi'il amar dia menggunakan dhamir apa tadi? Anta. Faham tak sini setakat ni? Siapa tak faham? Saya berhenti dulu. Ada tak yang tak faham? Clear? Boleh? Semua faham Boleh. Okay. Sure okay? Ibu okay? Cik Ati? Maklum? Alright, okay kan? So, meaning to say, kalau awak tengok nanti, saya tunjuk contoh ya, senang. Misalnya, kita pergi Al-Ma'ani Contohlah awak type satu perkataan misalnya Mu'jam Arabi. Kita letak dakhala misalnya. Awak tulis kat sini. Okay. Alright. Kita letak kat sini tadi mana? Hilang pula. Nampak? Tak kisahlah. Ini pun boleh. Nampak? Fi'il Nampak tak? Kalama yukallimu. Alright. Jadi ni fi'il madi dengan mudhari. Okay. Yang ini bukan fi'il amar. Ini adalah isim. Nanti masdar kita akan belajar lepas ni. Fi'il amar kadang-kadang dia tulis dekat dictionary. Tapi selalunya dia tak tulis. Al-Muhim, bila itu adalah ayat Quran ataupun dictionary asas, kalau 3 perkataan tu selalunya kita tengah bincangkan tentang dhamir huwa. Itu yang saya nak sampaikan. Faham tak setakat ni? Asal tengok fi'il aja, misalnya ni. Kallama yukallimu. Nampak? Fi'il madi, mudhari, huwa macam tu. Okay? Boleh? Alright. Kallama yukallimu. Madi, mudhari, dhamir apa tadi? Huwa. Okay, baik. Faham ni? InsyaAllah. Okay? Right, okay. Sekarang, kalau kita cakap tentang fi'il, madi, mudhari atau amar, okay, maka dekat sini, dia kata, kitab ni terangkan bahawa fi'il ni dia berkaitan dengan masa, betul tak? Dan masa sama ada masa tu akan datang, maksudnya dah lepas ataupun akan datang ataupun satu perintah berkaitan dengan masa. Tapi Ustazah terangkan juga, beritahu you all, kalau fi'il ni ataupun perbuatan ni bukan sekadar berkaitan masa sahaja, dia juga berkaitan dengan keadaan masa tersebut. Contohnya yang kita sebut sebelum ni, kalau verb tu boleh kita berikan imbuhan. Contoh kalau saya kata makan, dimakan, termakan, dimakankan, memakankan, makna dia sama ke lain? Lain. Jadi in Arabic, those kind of verbs pun wujud dengan adanya imbuhan. Nanti kita akan belajar namanya kitabnya khas ataupun ilmu khas, kita panggil ilmu syaraf. Itu yang saya sebut sebagai spelling and pattern. Remember we have done that. Nazala jadi anzala. Makna nazala turun, anzala diturunkan. Okay. Jadi verb dia ada terbagi pada 2 jenis. Sama ada berkaitan masa ataupun berkaitan dengan keadaan perbuatan tersebut. Are we clear here? InsyaAllah. Sekarang cara nak kenal fi'il madi. How do we identify atau how can we understand atau how can we see and also identify and clearly boleh nak lihat dalam Quran atau dalam teks perkataan itu adalah fi'il madi. Macam mana? Caranya sangat mudah. Fi'il madi, okey, lihat
perubahannya mesti berada di huruf dan baris yang terakhir. Wajib tengok. Okey, ni sudah tunjuk contoh. Ni saya ambil yang pertama saja. Dia akan berlaku kat mana sayang? The first, yes, the last letter sahaja. Nampak contoh? Fa'ala, nampak tak boleh berubah? Fa'ala, alima, zuyina. Huruf pertama, huruf kedua boleh berubah baris, okey? Boleh berubah. Okey? Tapi kalau fi'il madi, bila kita tasrifatkan menjadi 14, yang ditambah, yang diubah adalah kalimah ataupun huruf di belakang yang akhir sahaja. Faham tak ni? Only yang applicable berubah perubahan tersebut adalah pada contoh kalau fa'ala la-nya ubah. Kalau alima ma-nya yang kita tambah. Nampak? Kalau zuyina na-nya yang kita ubah. Okey? Kalau misalnya perkataan tu lebih dari 3 perkataan. Maka contoh dahraja yang last kan hurufnya alif. Yang ditukar jim. Ta'alama ma yang diubah, anzala la yang diubah. Okay, now here's a very interesting trick atau konsep you boleh faham. Kalau fi'il madi maknanya apa? Dah Pas. jadi tengok yang belakang sajalah. Fi'il madi sebab dia dah lepas, betul tak? Benda yang dah berlaku bila? Dah lepas. Jadi perubahan dia kat mana? Huruf yang last, yang terakhir. Cik Ati faham tak? Sunusi okey? Okey. Tapi kalau misalnya fi'il mudhari', you akan lihat nanti. Kita tunjuk contoh ya. Okey. Kalau fi'il mudhari' misalnya. Okey. Contohnya ni. Fi'il mudhari', perubahan dia kat mana? Depan dan belakang. Sebab fi'il mudhari' maknanya apa? Sekarang dan akan datang. Jadi perubahan dia adalah di huruf di depan yang kita gunakan Anita dengan penambahan huruf atau pertukaran di belakang. Faham ni? Manakala fi'il amar dia adalah satu perintah, betul tak? Dan perintah tu kita ikut lepas perintah tu dah buat. Maksudnya kita dah suruh misalnya makanlah. Mana perbuatan tu kita buat bila? Lepas tu kan? Jadi dia adalah satu yang pas, maka fi'il amar perubahannya di belakang. Itu trik nak kenal. Identify fi'il madi mudhari' dengan amar. Ingat, madi dah lepas, so huruf yang berubah kat mana? Belakang. Mudhari' sekarang dah akan datang, maka dia depan belakang. Right. Fi'il amar because dia perintah right after you do, maknanya dia dah lepas. Perintah tu dah lepas, maka perubahan di belakang. Okay, understand? Any question here? Clear? Boleh ya? Okay, important ya. Okay, now sekarang kalau dalam matan dia kata apa? Fal madi maftuhul akhir abadan. Lah I said huruf ketiga tadi, fa'ala tadi wajib berbaris atas selama-lamanya. Okay, you tengok baris contoh ya. Saya tunjuk sini. Nampak tak perkataan yang huruf pertama? Nampak tak? Ali, fa'a, zuyi. Dahra, ta'allama, anzala. Huruf pertama, kedua, ketiga atau keempat, huruf yang sebelum huruf terakhir, dia boleh berubah baris. Tapi nampak tak kalau fi'il madi, huruf last dia mesti baris atas untuk asasnya, acuan. Tadi saya cakap, ingat tak saya kata tadi? Acuannya tu, huruf yang last mesti baris atas. Clear? Alright, good? Okay. Kan? Siapa yang tak faham atau ada soalan, please unmute yourself. Jadi susah tahu. Am I going too fast? Tak ya? Boleh? Slow sangat? Okay? Boleh faham Ini dah ini benda yang mungkin awak dah tahu, tapi hari ni kita drill lagi dalam lagi. Okay? Supaya nak kenal lagi betul-betul fi'il madi. Sebab kebiasaannya nanti ni senang sekarang faham tau. Nanti bila kita suruh buat latihan, berkemungkinan nanti keliru dengan fi'il mudhari'. Okay now. So macam fi'il tadi kita cakap, semua perkataan ni memang yang kita buat hari tu pecahan perkataan, selain dari kita kata dia jenis kalimahnya, selain kita kata jumlahnya, ada pada komponen daripada kalimah pergi murakab pergi jumlah, kita juga faham bahawa perkataan, sesuatu perkataan tu dari sudut sarafnya, patternnya, dia mesti sama ada dari kategori mabni, mu'rab atau mu'rab, mabni dan juga ghair munsharif. Dan you faham mabni atau mu'rab tu, ingat perkataan i'rab, maknanya dia boleh berubah baris di hujung.
Mana I can change Muhammadun dan Din. Ya'rif, ya'rifu, ya'rifa, ya'rifu boleh berubah huruf di akhir. Tapi kalau mabni dia stagnan. Contoh Musa, Musa, Musa. Ingat contoh tu paling senang. Kalau ghair munsharif dia semi flexible. Dia macam mafatihu atau mafatihah. Tak boleh mafatihi misalnya. Ada jenis-jenisnya. Okay. Jadi kalau fi'il madi, nampak ni fi'il madi? Dia selama-lamanya mabni. Sebab benda dah lepas. Nak berubah macam mana cik? Benda dah lepas. Jangan nak dikenang barang yang dah lepas. Maka fi'il madi forever and ever dia akan kekal menjadi mabni. Huruf di belakang ni forever dia tak boleh berubah. Dorobah. Yang kita tambah tu bukan berubah. Kita tambah ni adalah pronounnya. Kata namanya. Contoh yang kita tambah ni menunjukkan fa'ala. Misalnya saya kata fa'ala. Lelaki itu buat. Ataupun dia buat. Kalau saya kata fa'ala, maknanya dua orang lelaki yang buat. Setiap penambahan huruf yang kita tambah ni dalam dhamir tu menunjukkan jumlah dan juga jantina orang yang buat. Sebab itu dalam bahasa Al-Quran, misal saya tunjuk contoh. Kita buka surah dalam Quran lah, senang. Okay. Let's say okay. Alright. Nampak saya skrin? Contoh, misalnya wattaqullah. Nampak perkataan wattaqullah atau ittaqu. Tak kisahlah. Khalaqa, kita ambil yang senang. Khalaqa ya ayuhan nas, wahai manusia semua. Ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wa khalaqa. Khalaqa maknanya apa? Ciptakan. Ada sebut tak dalam ayat ni siapa yang ciptakan? Tak ada. Tapi awak tahu tak siapa yang ciptakan? Ada. Siapa? Huwa. Huwa, which is who? Allah. Allah. Faham? Sebab dalam fi'il ni kita dah juga bilang siapakah orangnya. Kalau bahasa selain bahasa Arab, misalnya bahasa Melayu atau bahasa English, I have to say who is a pronoun. Siapa kata ganti namanya? Dia makan, dia cipta. Kalau dalam bahasa Arab kita dah skip a bit already. Skip a word already. Khalaqa, I know yang buat tu Allah. Faham ni? Contoh lain. Wa'atu ataupun kita ambil yang mudah sikit. Fa'iza dafa'tum. Dafa'tum. Nampak dafa'tum ni? Verb Okay, macam mana saya tahu dia macam mana saya tahu dia verb? Sebab pertama dia ada tanda huruf tak? Adakah dia huruf? Bukan. Adakah dia isim? Bukan. Bukan, tak ada alif lam, tak ada tanwin. And dia bukan huruf domir kah apa semua bukan. Definitely dia fi'il lah, betul tak? Senang je tahu Cik Hati nak kenal. Pertama you tanya dia fi'il, dia huruf tak? Bukan. Kemudian dia isim tak? Ada alif lam dengan tanwin tak? Jadi maka dia verb. Sekarang kerja awak kena identify fi'il tu madi, mudhari ataupun amar, betul tak? Sekarang saya tanya, nampak tak clue dafa'tum? Tum, nampak tum tak? Tum. Macam apa? Tum. Jadi dia fi'il madi, mudhari ke amar. Kalau kat belakang selalu fi'il apa? Mudhari. Madi. Perubahan di belakang kalimah adalah fi'il madi. Okay, so ini kalau tanpa disebut siapakah orang yang kena keluarkan duit tersebut, maka kita tahu kamu semua kena keluarkan duit kepada mereka. Nampak tak ni? So, nak lagi advance lagi. Contoh kalau perkataan ni okey tak ni? Macam senyap je, ngantuk ke? Allah. Tak, dah hujan. Hujan lebat. Hujan lebat.
Tadi teman malu hujan lebat lah. Hujan lebat. Nak keluar sejuk. Oh. Tu tak jadi. Senyap aja ni. Takut pula tertidur kat tepi. Tengok semua mata kelat aja satu-satu. Dah lah tajuk boring. Dia boring sikit lah. Pasal nak kena faham tu. Alah. Dry. They call it. It's a little bit dry. Okay. Tengok ya. Ni dalam awak punya worksheet. Saya ambil worksheet 4 yang hari tu kita buat Okay now. Contoh. Alhamdulillahillazi khalaqas sama. Sama yang contoh-contoh. Contoh lain Khalaqakum. Nampak tak perkataan khalaqakum ni? Okay. Cuba awak buka ayat Quran. Awak tengok apa makna khalaqakum. Ada Quranan dengan you kan? Kita nak you buat. Okay. Surah An'am Surah An'am. Buka aja dekat handphone. Apa makna khalaqakum? Menjadikan. Siapa? Awak cakap menjadikan aja tu dia bukan satu ayat tahu. Khalaqakum tu is actually already a sentence. FYI. Dia adalah satu ayat. Dia adalah jumlah fi'liyah dah. Satu perkataan hebatnya bahasa Arab ni atau hebat yang subhanallah kalamullah. Satu perkataan ni surah Al-An'am. Okay, saya tunjuk contoh. Satu perkataan. Okay. Khalaqakum. Telah menciptakan kamu semua. Siapa yang menciptakan kamu semua? Allah. Tengok fi'il madi. Saya tulis ni jumlah fi'liyah lah. Kita ambil satu-satu bila fi'il tu ada 3 jenis. Hari ni kita fokus fi'il madi saja. So kita tulis kat sini jumlah fi'liyah. Fi'il madi. Okay. Now. Okay, tengok Apa perkataan dia tadi? Khalaqakum. Kalau awak baca kalimah ni 1 ke 2 ke 10? Kalau dibaca? 2. Dibaca. 1, 2, 3, 4. Khalaqakum 3. No, dibaca. Bukan. Dengar soalan saya. Bila awak baca kalimah ni, perkataan ni berapakah jumlahnya? Dibaca. 2 saja. Satulah khalaqakum. Boleh tak berhenti khalaqah? Boleh? Saya tanya awak bila awak baca ayat Quran tersebut, boleh tak baca? Tadi mana tadi ayat dia? Tengok surah Al-An'am tadi kan? Boleh lah, ni ada sambal Tak lengkap lah. Baca habislah. huwallazi, misalnya lah nama berhenti. Huwallazi khalaqa, boleh? Tak boleh kan? Huwallazi khalaqakum min tinin. Kalau nak berhenti huwallazi khalaqakum. So ini very interesting. Zamil the whole ayat lah senang. Seminggu lepas pun kita dah belajar benda ni. Contoh Huwallazi. Oops. Huwallazi khalaqakum min tin. Okey, misalnya lah. Betul tak? Ya. Now, saya tanya, jumlah ni jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Ismiyah. Fi'liyah. Huwallazi khalaqakum. Ismiyah. Ismiyah sebab dimulakan dengan isim. Faham ni? Sekali tengok soalan. Nampak tak ni last week kita belajar ni cara nak identify jumlah ismiyah dengan fi'liyah. Step 1. Tengok kalimah tersebut yang pertama apa tadi? Sekarang ini kan. Huwallazi. Huwa. Isim fi'il huruf. Isim. Jadi dia adalah jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah. Try semua orang mesti try tau ni. Kalau tak try tak faham nanti. Siapa tak dapat? Huwa ismiyah. Okay. So jumlah ni adalah jumlah ismiyah. Ayat ni adalah jumlah ismiyah. So mana mubtada, mana khabarnya? Itu soalan. Mubtada. Mubtada. Very good. Remember tadi dia punya step last week saya dah share kan? Kalau nak kenal jumlah fi'liyah ismiyah dengan kategori step 1,
Kenal dulu. Bila dia jumlah ismiah je, wajib mesti ada apa? Mubtada dan juga khabar. Auto mesti faham. Cik Ati faham tak ni? Sebab kenapa nak kenal mubtada? Sebab mubtada tu nak tahu siapa orang tu. Oh, objek Nak dia. cerita pasal siapa? Cerita dia pasal dia. Kenapa dengan dia? Baru khabarnya. Khabarnya. Mubtada. Apa makna mubtada? Mubtada tu orangnya. Nak cerita pasal siapa? Suryati, Syazwani, Satimah, Salbia. Mesti nak tahu orangnya. Cerita pasal apa? Nenek, datuk. Orang apa? Orang putih, orang India, orang Cina. Itu mubtada. Faham ni? Jadi kat sini, ini Ustazah tak tulislah tapi faham sendiri. Kalau kat sini, inilah mubtada'nya. Huwa ni mubtada'. Ini adalah mubtada' domir. Munfasil. Nombor berapa? 1, 2, 3. Ni lepas ada belajar ni. Apa? Nombor berapa domir munfasil? Nombor 2. Kedua. Yes, okay. Hello. Ayo, nombor 2 ke 3? 3 kan? Betul. 2, okay. 2. Sorry, Ustazah pun tak hafal. Okay. Dapat dah ni? Ada yang masih tengok, dia tengok atas, tengok bawah. Atas, tengok bawah. Faham ni? Alright. Seterusnya okay? Dapat? Alright, okay Okay, tadi Syuah dah nampak ya? So, ini mubtada'nya. Sekarang, mana khabarnya? Alladhi khalaqakum. Al-Lazi ni dia isim mausul, dia tak boleh jadi khabar. Sebab khabar tu Kak Jamila maknanya cerita. Sekarang kalau dia kata huwalazi, dia yang. Ceritanya jadi sesuatu tak? Tak lengkap. Khabar tu dia ceritakan. Dia kenapa? Khalaqakum, menciptakan kamu. Dari tanah. Dari tanah. Jadi kalau saya tak sebut dari tanah pun, I dah faham. Khalaqakum ni adalah satu jumlah. So meaning to say this one meaning to say ini khabar jumlah fi'liyah. Khabar fi'liyah. Khalaqakum ni adalah ceritanya. Contoh macam tadi, dia. Kenapa dengan dia, Cik Ati? Dia yang menciptakan kamu. Maka ni adalah khabar. Nampak tak? Khabar ni jumlah Fi'liyah. ya. Subhanallah. So Boleh you tengok campur. apa dia? Boleh campur. Boleh lah. Inilah kita tengah belajar campur. Awak sekarang sebelum ni belajar pisah-pisah. Jadi susah ajar macam mana nak campurkan. Macam mana nak identify. You all dah ada banyak ilmu. Sekarang kita punya challenge adalah nak praktikkan apa yang you belajar. Jadi susah praktikkan langsung terus dalam ayat Quran. Nanti lepas ni kita akan buat latihan macam tu. Macam nak kenal jumlah ni. So, dia adalah jumlah ismiyah. Jadi bila kena jadi, tadi faham, oh, dia. Kenapa dengan dia? Dia yang telah menciptakan kamu semua daripada tin. Okay. So, ini berita yang besar. Kalau tengok ayat, struktur ayat tu cerita ni adalah something important. Itu yang baru boleh faham kesenian ayat tersebut. Baru boleh lebih faham kenapa jumlah tu didahulukan dengan fi'il atau didahulukan dengan verb, ada isim. Jadi sebelum nak go through that process, mesti kenal dulu jenisnya apa. Nanti we do it insyaAllah dia. So bila saya cakap ni adalah khabar jumlah fi'liyah, khalaqakum ni kalau dibaca hanya sekadar satu perkataan. Betul tak betul? Tapi kalau misalnya awak break this kalimah, dia ada berapa makna dia? Dua. Makna dia? Maknanya. Mereka Dia adalah satu ayat kan? Kalau jumlah perkataan 3, dia yang telah menciptakan kamu semua. Faham tak translation dia? Sebab tu Quran awak ringkas macam tu. Sebab dia yang telah menciptakan kamu ni adalah satu jumlah ataupun ayat yang lengkap. Ya, lengkap. So tak payah cakap banyak. One you akan is dalam setengah ayat Al-Quran, dia dalam bracket, banyak bracket. Pernah jumpa tak terjemahan banyak bracket? Inilah bracket ni semua yang dia terangkan ada. Pertama. Kedua, you tengok contoh senang lah tadi muka surat 72 tadi. Awak tengok matan ni.
matan yang bahasa Arab tu, yang dalam muka surat 70 dengan 73, awak tengok terjemahan dia dengan bahasa Arab dia, berapa punya beza line dia. Awak, Itulah. awak tak? Itu Banyak. you are cutting it by more than half. Hmm. Because Arabic is that simplified. That's why proses tu, ni lah kena belajar fi'il tu. Sebab fi'il ada berapa jenis, lepas tu ada mu'rab lah, ada mabni lah. Itu semua proses yang you dah belajar tu, baru boleh faham macam ni. Sebab tu kena belajar sikit lah cik. Saya tahu kan sekarang ni tengah peringkat agak tak senang. Sebab kita nak kenal satu-satu. Kemudian alamak apa kedua-dua lah ni. Mu'rab lah, mabni lah, fi'il lah, apa saraf ni. Dia banyak terma tau. Tapi bila awak dah kuasai perkara ni, baru insya-Allah awak boleh faham dengan jelas sangat bila nampak sangat perkataan ni akan cakap dengan awak, oh benda ni macam ni. Sebab tu awak tahu kenapa bila baca tak boleh wakaf khalaqah. Sebab dia memang ubah makna. Dia yang telah menciptakan. Ayat tak lengkap. Huwallazi khalaqakum. Sebab tu bila nak wakaf, remember syarat wakaf dengan iktidak adalah mesti kalimah tu mesti sempurna atau ayat tu sempurna. Sebab tu awak tak boleh huwallazi khalaqah berhenti sadaqallahul azim. Lepas tu ada orang pula baca saya pernah komintin. Wah dia terus ambil belakang dia terus dia sambung. Ada kan orang baca macam tu kan? Itu semua cara kaedah yang salah sebab dia telah merubah makna. Inilah yang saya tunjukkan awak apa yang ubah tu. Sebab kalau awak ubah, maknanya dia terpisah. Kamu yang semua daripada tanah. Padahal berita yang nak sampaikan, Allah cerita dengan ayat satu penguasaan yang sangat kuat bahawa aku ataupun dia dah cerita dengan kamu ni semua yang dia ciptakan kamu. Pasal ayat tu tadi ayat apa tu? Ayat ni ayat bukan ayat ancaman tapi lebih pada ayat yang suruh you sangat berhati-hati. Sebab Allah nak cakap kamu cipta daripada 2, 3 jadi perempuan dan lelaki, nak tunjukkan kekuasaan Allah SWT. Okay, boleh? Following me so far? Mintinin tu apa? Tin tu tanah. Mintinin khabar jugalah. Tak, mintin tu dia adalah elaboration daripada khabar tersebut. Boleh juga, maksudnya kalau kita kata jumlah ni dari ciptakan kamu semua daripada tanah. The whole sentence is actually a jumlah fi'liyah. Yes. Cuma saya tunjukkan fokus yang satu bahagian sahaja ni. Ada yang lagi macam ini tak? Ada yang macam ini lagi tak? Tebak. Ada banyak. Nanti sekejap saya bagi. Tebak sikit nak tengok otak nak masuk. Ada banyak. Lepas ni kita buat. Jangan takut. Sekarang saya nak suruh you tunjuk, nak faham ni. Sebab tu bila you pecahkan perkataan ni, misalnya ya, kita apa tu? Kita ni dalam bahasa Melayu kan banyak dia punya makna panjang kan. Jadi nak masuk otak lagi banyak nak masuk dalam. Sebab itu bila belajar bahasa Arab jangan fikir bahasa Melayu. I'm serious, jangan fikir bahasa Melayu. You have to think in Arabic. Why would you think in English? Why would you think in Malay or you think in other languages, Spanish or what? You are learning Arabic, so think in Arabic lah. That's why saya tak nak you menghafal secara terjemahan. Sebab tu saya suruh you hafal betul-betul makna mufradat tersebut. Bila awak dapat kuasai mufradatnya, awak tak ada masalah apa saja perkataan tin misalnya. Tin tu maknanya tanah. Tak kira position tanah kat mana pun awak tahu tu maknanya tanah. Dan lepas awak dah tahu perkataan tu, baru awak tahu oh ini remember I said ini kan jar majrur. Jar majrur gunanya apa? Untuk melengkapkan ayat tersebut. Ini adalah satu ayat, tapi nak ayat yang lengkap adalah khalaqakum min tin. Nampak perbezaan dia? Are we good? Khabarnya adalah khalaqakum. Tapi mintin tu adalah jar majrur sebab dia nak sempurnakan jumlah fi'liyah tadi. Faham ni? Ni penting tau. Okay, so kalau saya misalnya saya letaklah kita pecahkan perkataan tersebut khalaqa, maka perkataan khalaqa ni okay, perkataan khalaqa ni adalah fi'il apa tadi? Fi'il apa tadi? Madi. Apa fi'il madi? Mabni. Mabni. Sekarang kena gunakan dengan lengkap. Mabni. Dulu belajar fi'il mabni aja, fi'il madi je. Sekarang bila awak dah belajar, kena sebut fi'il madi tu mabni. Sebab apa? Nak beritahu perkataan khalaqa, ko tu tak boleh buat baris. Okay. Fi'il madi bila you sempurnakan madi mabni, nanti kita akan tambah lepas ni namanya alal atau mabni ala fathin. Kenapa fathin?
Sebab fathin. Kenapa mabni ala fathin? Sebab qa ni, saya ulang lagi sekali. Sebab qa ni barisnya apa cik? Baris atas. Baris atas. Sebab, baris fathah. Sebab tu kita cakap dia mabni. Barisnya apa? Fathin lah. Susah. Okay. Fi'il madi ni senang. Kalau fathah je boleh. Ala fathah boleh, fathin boleh, tak kisah. Yang penting orang tahu barisnya atas. Asal tengok lain sikit je tanda soal. Sama-sama. Fathin boleh, fathah boleh, okey. Tak ada masalah. Dua-dua betul. Satu muzakkar, satu muannas. Dia tulis Okey. Fathah. Boleh? Mana yang senang? Bila saya tulis fathah, fathatin, nanti cakap fathin boleh Ustazah? Saya cakap fathin, dia tanya fathah boleh Ustazah? Boleh. Saya tulis dua-dua. Okay. So dalam khalaqa ni juga, okay, dalam khalaqa ni ada fi'il madi yang juga ada apa? Domir. Very good. Siapa jawab domir? Pandai. Domir apa tadi sayang? Wow. Okay. Nanti you akan belajar nama domirnya ni dia panggil sebagai domir. Sekejap ya. Mana saya punya ni? Okay. Domir huwa apa dia? Okay. So domir apa tadi? Huwa kan? Huwa So kalau nanti dengan lebih jelas lagi lepas ni kita akan belajar nama dia adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi tak nampak. Okay? And last ada kum kan? So kum tu apa? Kum tu Maf'ulun bihi. Muttasil. Sebelum dia jadi maf'ul bihi. Domir muttasil, pandai. Very good. Okay. Apa dia? Nari otak jalan sikit. Alhamdulillah. Okay. Domir muttasil, mabni juga Ni. ala sukun. Okay. Kenapa sukun? Sebab kum ni mati. Yes or no? Yes. Okay. Oopsie. Tak apa ni nanti semua ada dekat video Ustazah kat upload. Nanti Ustazah boleh kasih gambar pun. You all boleh ni. Nak catat pun alhamdulillah lagi baguslah. Sebab kita tulis tangan ni tak sama dengan kita lihat gambar. Okay. Nak mudahkan awak saya bagi dua-dua lah. Alright. Nampak tak? Ini adalah ayat lengkap. So you kan cakap kat sini. Ya, maf'ul bih. Okay, correct. Ni siapa yang ada yang dah kenal maf'ul bih, kita panggil maf'ul bih. Siapa yang belum kenal, dengar saja maf'ul bih mansub. Ni belum masuk mansub, belum masuk i'rab lagi. Ni Ustazah baru beri pengenalan dulu. I'rab nanti lepas ni baru kita buat. Okay, faham ni? Okay. Easy ya. Okay. Hari ni kita kena kenal dengan fi'il madi. Kenal betul-betul. Bukan kenal saja-saja, kenal betul-betul. Okay. Kecil sikit. Nampak. Boleh tak? Nampak tak? Boleh. Boleh. Okay. Baik. Ada soalan? Tak ada. Okay. Domir mustatir. Namanya domir mustatir. Tak apa ni nanti kita akan belajar lepas ni. Okay. I will teach you all in detail what is domir mustatir. Domir mustatir ni is a hidden pronoun lah. Senang cakap dalam verb yang ada domir sekali. Gitu namanya domir mustatir. Okay. Bahasa Arab ni dia sangat detail. Setiap perkataan tu dia memberi, dia ada dia punya peranan tu dia bagilah sekali dengan makna-makna dengan terms sekali. Faham ni? Subhanallah. Subhanallah. Sebab tu nak faham Quran mesti nak kuasai bahasa Arab. Sebab kalau sekadar nak baca gitu, tengok terjemahan, boleh faham lah tapi tak detail. Tak detail lah maksudnya. Yang ini kan satu-satu faham betul-betul. Oh kenapanya Allah cakap macam ni. Dia bukan sembarang-sembarang, dia ada sesuatu kat situ. Okay. So this whole sentence kita panggil dia adalah jumlah ismiyah. Okay, boleh ni. Siapa tak faham ke? Siapa nak saya terangkan lagi ke dah faham ni? Okey tak ni? Dia perlu banyak contoh lah. Nanti baru boleh macam
Absorb. Tak perlu banyak contoh, kita suruh buat lagi lepas ni. Hai. Mestilah. Dah belajar mesti nak buat. Okay. Alright. Ada soalan? Tak ada. Okay. Tak ada, nanti saya tanya soalan. Okay. So ini jumlah failure, fi'il madhi. Alright. Sorry. Somebody said something? Okay, tak ada. Alright. So bila kita cakap tentang ni, jumlah fi'liyah, ada macam echo sound. Saya mute dulu . Nanti bila buka video takut dia tak clear. Okay. So bila kita cakap tentang fi'il madhi, alright, dia dah mabni, betul tak? Dan dalam contoh yang saya tunjukkan ni, dalam satu kalimah dia boleh menjadi jumlah fi'liyah. Sebab tu penting nak kenal dengan lebih jelas fi'il madhi ni, cara nak identify dia. Okay, yang pertama, muka surat you tengok. Muka surat mana tadi? 74. Okay. Dan kita kata mabni ala fathin. Dia ada 3 jenis. Okay. Nampak saya skrin? Kalau kita kata ni mabni ala fathin atau mabni ala fathah. Kenapa dia mabni ala fathah? Sebab huruf yang belakang tu baris apa, Cik? Atas. Okey? Dan apakah huruf-huruf yang ketiga baris atas? Dia pada 3 domir ni sahaja. Huwa, huma dengan hiya. Saya ulang lagi sekali. Huwa, huma dengan hiya, dia mabni alal fath. Mabni, apa yang mabninya? Apa yang statiknya? Apa yang tak boleh berubahnya? Huruf ketiga ni, dia berbaris apa? Atas. Okey tak? Ini. Nampak huruf ketiga ni, ke atas ni? Baris apa? Atas. Domainnya apa? Huwa, huma dengan hiya. Okey now. Bila kita cakap tentang domain ni, okey, kalau dia huwa, dia mabni ala fath sahaja. Tapi kan tadi kita cakap tadi, dalam verb tu ada juga isimnya kan? Tadi kan? Khalaqa kita kata dhamir hum kan? Alright. Nak elaborate dengan lebih detail lagi, apakah huruf tambahan, apakah cara tambahan nak kenal yang dia adalah fi'il madhi, yang bukan sekadar fi'il madhi je, tapi dia adalah gender dia, quantity dia berjumlah sedemikian. Maka kalau huma, kita panggilnya litisalihi bi alif tasniyah. Tasniyah tu maknanya musanna. Litisal, itisal tu maknanya campur. Nampak tak? Kataba, belakangnya ada alif. Alif ni ulama terangkan dia namanya alif tasniyah. Tasniyah. Alif tasniyah. Okey, nampak dalam kitab ada, dalam yang warna kuning tu tulis. Nampak alif tasniyah. Bersambung. Litisal tu maknanya bersambung. Sambung dengan apa? Sebab kalau saya buang, letaklah saya buanglah alif tasniyah ni tak ada. Dia dah bukan huma lagi. Kita tengah cakap pasal huwa, betul tak? Sedangkan saya nak cerita pasal berapa orang? 2 dan orangnya lelaki misalnya. Atau perempuan misalnya. Kita ada gender quantity kan tak? Domir tu semua berkaitan dengan gender quantity. Berapakah orangnya, jumlah orangnya. Wanita ke lelaki macam tu. Maka kalau sekiranya ada alif di belakang, contoh macam tadi, kan? Makanya namanya adalah alif tasniyah. Okay, ini termah, namanya alif tasniyah. Now, kalau hiya, nampak tak? Ba tetap baris atas, betul tak, Cik? Maka kita tambah dengan namanya tak taknis, ta muannas. Itu saja. Susah tak? Senang kan? Katabat. Katabat, dhamir hiya. Okay? Now, kedua. The video is stop. Why? Stop. Apa yang stop? Okay, baik. Kedua, mabni ala sukun.
Mabni ala sukun ni semua domir mulai daripada hunna sampai nahnu. Kan kita ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna kan? Daripada hunna sampai ana nahnu. Hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana nahnu. Semua mabni ala sukun. Faham ni? Istilahnya ala fi'il madi mabni ala sukun. Apa tak? Kata betul, kata benar, kata benar, kata betuna, kata beta, kata betum tadi kan? Mabni ala sukun. Apakah yang menyebabkan dia mabni ala sukun? Di belakangnya dipanggil sebagai domir raf'in mutaharrik. Maknanya ini, tu ni, na ni menunjukkan dia adalah domir yang menempel dekat verb tersebut. Istilahnya adalah raf'in mutaharrik. Okey, tak hafal yang ini tak apalah. Yang penting you faham dia mabni ala sukun ke mabni ala dom ke apa. Mabni ala fathah dulu. Alright. Okey, kalau tapi tahu berdomir raf'in mutaharrik lagi bagus. Kalau kenal you tahu dia alif tasniah lagi bagus. Nanti saya akan share ni. Alif tak ni lagi bagus. Okay. But for now, I nak you identify dengan jelas yang warna hitam ni dulu. Okay tak ni? Boleh. And last one, mabni ala dom adalah domir hum sahaja. Yang di hujungnya bersambung dengan waw jamaah. Itu sebab, yes. Itu sebab, kenapa? Right? Kenapa dekat dalam Al-Quran, bila kita cakap tentang domir hum, dalam verb selalunya diikuti dengan alif yang kita panggil alif zaidah. Alif yang tak dibaca. Correct tak? Nampak dalam Quran selalu ni alif ada tanda bulat kecil kan? Tanda bulat kecil tu selalu menunjukkan kalimah tersebut adalah jamak domir hum. Fi'il madi kebiasaannya. Tapi ni bukan alif tasniah lah. Alif tasniah lah ni. Mana satu? Ni bukan alif tasniah. Ini waw jamaah. Dia cakap alif zaidah. Ini alif zaidah. Mustadir. Ini alif tasniah. Yang ini baru alif tasniah. Nampak alif tasniah sebab tak ada bulat. Tapi kalau macam ni, dorabu contoh dalam Al-Quran. Okay. Sebab ni. Kafaru. Nampak? Kafaru. Itulah alif zaidah tu. Menunjukkan dia jamak. Mustadir lah. Fi'il madi. Mustadir lah. Apa dia? Mustadir. Mustatir. Bukan mustadir. Mustatir. Mustadir. Domir mustatir. Domirnya mustatir. Ada cakap mustadir. Ada cakap mustadir. Apa yang mustadir? Saya tak pernah dengar perkataan. Alif ni yes. Ada ustaz cakap mustadir. Apa yang mustadirnya? Alifnya? Alif dia. Okay. Oh, alifnya. Saya ingat hukum verbnya. Yes. Tapi ni saya cakap domir mustatir. Maknanya dalam kalimah ni ada juga domir namanya domir mustatir. Alif tu mustadir. Mustadir tu maknanya yang ada tanda bulat. So mustadir tanda bulat tu, kalau ingat dulu zaman Rasulullah SAW, tak ada baris ni semua. Tak ada tulis baris kan. Pernah tengok Quran Besar Osmaniyah asal tak? Pernah tengok? Nak tengok? Pernah nak tengok ke tak pernah tengok? Pernah lihat tak? Pernah. Siapa tak pernah? Okey, saya tunjuk contoh lah, senang. Okey. Ada orang cakap sama tiga? Alright. Tengok ni. Original. Macam ni. Boleh baca? Boleh baca sebab kita dah tahu yang berbaris. Ini senang aja. Ini surah Toha. Ini surah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Yelah, saya boleh baca. Pasal saya nampak dia tulisan tu macam faham. Nanti kalau yang lagi jawi klasik, hari tu Cik Sundusi ada tunjukkan saya, lagi klasik lagi dia punya tulisan. Lepas tu dia siap dengan ada tanda. Wah, itu memang tak dibaca. They are very old one. I also don't know. Okay. Because kita tak biasa baca perkataan tersebut. Kalau ni kita boleh agak sebab kita dah belajar baca yang tanda. Nampak? Mana ada alif kecil, alif bulat, alif kecil. Semua tak ada. Perkataan domir mustatir tu ada tak? Ada. Domir tu tetap ada dalam verb tu bila dibaca.
tapi tandanya tak ada. Sebab itu ulama tambahkan namanya alif zaidah lah. Dia kata alif tambahan lah, alif mustadir lah, tak kisah. Maknanya itu tanda bulat. Ni I tak tahu ni saya tengok dalam Quran kita ada dua cara nak fahamnya. Sama ada melalui baris dengan indikator. Saya panggil tu indikator atau tanda. Ni semua tanda-tanda yang yang ini adalah asal dalam Quran ni memang ada baris yang ada bunyi. A, I, U sound. Even an and on, it comes from nun sukun. So sukun, syadda, mati, bulat kecil, bulat besar, hamzah wasal, alif lah, waw kecil, mat. Ini semua adalah tanda yang mendatang zaman Rasulullah tak ada. Mana ada, you tengok di sini. Don't have. Okay. Kita boleh baca pasal apa? Kita dah tahu ayat tu. Ini litashko. Dulu tulis ya bukan macam ya ni tau. Ya dia macam tu. Kepala je. Kaf dia macam tu. Shin, tashko, nampak? Macam kof pun macam shin pun. Mana nak baca? Di ahlihi, right? So, nevertheless, because of all this, maka ulama letakkan tadi nama-nama tersebut. Okay? But itu dari sudut tanda. Sekarang saya jawab dari sudut penggunaan ataupun fungsi perkataan tu dalam kalimah tersebut. Dalam perkataan tu ada istilahnya namanya domir mustatir. Dalam verb ni ada domir sendiri. Okay, jadi yang pertama mesti nak kenal fi'il madi mabni ala fath, mabni ala sukun dengan mabni ala dom. Okay, now ada about 10 to 15 minutes saya nak suruh you buat exercise. Kita buat latihan sekejap. You buka worksheet 4 yang saya dah bagi tu. So kita nak identify, kita punya step adalah fi'il madi. Madi. Okay, fi'il madi. Okay. Fi'il madi. So step pertama, saya nak kenal. Ni yang saya nak suruh you buat lah ni. Kita buat verbally saya tak payah nak tulis boleh. Tapi saya nak buat ringkas saja. Okay, pertama. Okay, yang pertama adalah contoh, misalnya tadilah khalaqakum. Okay, kita ambil yang samalah, senang. Sekejap. Susah ulang. Okay, saya nak khalaqakum ni kan. Step pertama, step 1, okay. Ni adalah awak tahu dia fi'il madi. Betul tak? Oopsie. Saya buat ni latihan minggu lepas dengan student saya. Lah tu dia cakap macam mana nak buat ustazah, dia minta step by step. Saya cakap, oh macam step masak Pertama cuci sayur. Kedua tapis. Jadi kita faham, okey. So fi'il madi, macam mana nak kenal fi'il madi tadi? Tengok belah mana? Ujung. Tengok ujung. So ni tak yalah saya tulislah juga lah Lihat di huruf terakhir. Huruf terakhir. Okey, faham? Okey. So macam mana nak tahu dia fi'il madi? Lihat huruf dan perubahannya di huruf terakhir. Okey? Saya tuliskanlah, senang. Lihat huruf, lihat perubahan. Mana saya punya huruf? Dan perubahan dilihat baris, sorry. Okay, dan perubahan di huruf yang terakhir. Okay, clear? So ni step pertama. Mesti nak tengok. Macam mana nak tahu fi'il madi? Tadi saya dah ajar. Tengok kat mana? Belakang. Tengok kat mana? Belakang. Tengok belakang. Tu step yang pertama. Step kedua, kena decide. Sama ada dia mabni mabni, dia mabni kan? Fi'il madi mabni kan? Betul tak? Yep, so, fi'il madi mabni, betul tak? Okey, decide. Sama ada dia mabni ala dom,
ala fathah atau ala fathin atau ala apa tadi? Ada Ala mustatir. Ala mustatir. Ala fathah. fathah. Ala sukun. Ala Fathah atau Fathah. fathah. Ala sukun. Tengok kitab Ala aja sukun. baca je. Ala sukun dengan ala apa? Alamak. 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 Dengan alamak. Dengan ala bapa. Ala dom sayang. Oh, tadi. Ada yang tadi kita saja tadi. Ala Yang tadi. fathah. Ya. Ala Fathah. Dapat tadi. Ala mana yang ala? Yang tadi 3 tu. Fathah. ala fathah. Tadi ala fathah. Hmm. Kita tulis Ala yang fathah first saja. atau ala apa tu? Ala sukun. Ala Bagi sukun lah. Dengan ala dom. Yang muka surat berapa tadi? 74 dengan 75 tu. Yes or no? Itu saja. Okay. Faham ni? So ni step 1. Tengoklah fi'il madi. Okay. Kedua. Right. Nanti. Ala Okay. Kita set fi'il madinya. Kedua fi'il madi. Maba? Mabni. Mabni ala apa? Ala sukun, ala fathah, ala dom ataupun ala fathah, ala sukun atau ala dom. Dia mesti nak 3 ni. Salah satu daripada yang 3 ni. Okay? Clear tak? Dom tu doma lah. Mati. Baris depan. Okay? Tadi yang tadi domir home saja. Last kali, kenapa? Okay? Kena buat apa? Okay, identify the domir. Domir mesti nak tahulah domir mufasil ke, domir dia domir huwa ke, domir apa, domir anti ke, okey? Domir mustatir lah namanya. Okey? Boleh. Domir mutasil. Tak, bukan mutasil, namanya domir mustatir. Domir Yang mustasil. yang dalam tadi tu. Yang domir huwa tu. Yang huwa tadi tu. Mustatir. Okey, namanya domir mustatir. Okey, boleh tak? So ni step dia. So tadilah Ustazah buat tadi. Khalaqa, jadi kan? Fi'il madi. Mabni ala apa? Fathah. Domir ni apa? Domir huwa. Macam tu. Gitu je. Domir huwa. Step dia susah nak buat, dia senang macam masak. Pertama basuh nasi, letak tuang minyak. Padahal benda tu senang bila buat kan? Tapi because some of you need this exercise, jadi saya tuliskan step by step macam ni. Okay? Faham ni? So yang tadi kita belajar ni. Yang ni, perkataan ni. Mabni ala dom. Mabni ala. Ni nak kena inilah apa? Madi. Madi saja dulu. Madi Hari ni kita buat madi saja dulu. Okay? Mabni ala fath, mabni ala sukun atau mabni ala dom. Gitu. Alright, boleh. Ada yang ada soalan tak? Ke tak clear kat sini? Nak buat sekarang ke nak buat homework? Boleh. Buat sekarang. Dua-dua boleh. Kalau boleh. Jangan banyak-banyak. Okay, tengok worksheet 4 je. Suzan nak you buat worksheet 4. Ni Ustazah baca ringkas. Nanti homework awak kena apa tu? Buat secara bertulis. Okay. Jadi yang pertama, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur. Ada tak fi'il madinya Cik Sundusia? Tak dengar. Boleh. Ja'ala. Ja'ala dengan semua orang satu ayat Khalaqa ja'ala. Khalaqa ja'ala, betul. Fi'il madi mabni ala ala fathin, betul. Dhamir apa? Dhamir huwa. Very good. Ada lagi tak? Ayat 1. Tak ada. Nanti satu-satu saya tanya satu-satu. Semua orang dapat satu ayat. Ada Cik Sundusia? Okey, ada satu lagi. Kafaru.
Kafaru. Oh, Okay, alright. oh, this Kafaru lain Yes. satu lain ayat. Ya, I wrote it. Okay. Kafaru. Kafaru, fi'il madi mabni ala Mabni ala dom. Yes, mabni ala dom. Domir apa? Hum. Hum. Bagus. Baik. Ayat 2, Cik Sofia. Qadha. Qadha. Oh, khalaqakum tadi dah buat. Okey, qadha betul. Qadha. Fi'il Fi'il apa? madi. Madi Mabni mabni ala. ala fataha. Okey, very good. Domir apa? Domir huwa. Okey, excellent. Ada lagi? Wajala. Qadha. Wajala. Wajalu musamma. Tak ada. Okey, tak ada. Baik. Okey, Kak Jamilah. Ayat 3, ada tak? Walladhi khalaqa. Ayat 3, ayat 3. Nombor 3. Ayat 3 sini. Wallahu fis samawati wal ard. Ada tak? Wa jahrakum. Okey, jahrakum dengan sirrakum tak Sirah. boleh. Betul tak boleh? Tak boleh. Dengar kenapa tak boleh? Sirra, saya tahu dia rupa dia macam fi'il madi mabni ala fath. Betul tak? Kan dia 3 letter, lepas tu last letter dia baris atas kan? Okay. Tapi ini awak kena rujuk makna. Ini walaupun cara nak kenal dia macam fi'il madi, tapi dia makna dia adalah rahsia. So dia bukan verb. Isim Apa dia? Isim Dia isim, betul. Jahrakum tentu-tentu bukan sebab huruf ketiga baris mati. Jadi nampak tak saya dah tunjukkan contoh fi'il madi semua mesti berbaris, tak ada baris sukun kecuali ada imbuhan alif kat depan. Okay. Okay, tak boleh. Very good. Okay, 3. Siapa lagi? Mak Long, ayat 4. Unmute Mak Long. Cik Satimah. Buka suara. Ja'ahum. Nanti ayat 4 ada tak? Itulah ja'ahum. Mana ada ja'ahum ayat 4? Ni? Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tak ada. Bil haqqi lama ja'ahum. Oh, itu ayat 5. Okey, ayat 4 tak ada. Okey, betul. Ja'ahum, correct. Ja'ahum. Domir fi'il madi mabni ala? Alafat. Alafat. Domir? Alafat. Jamir Domir? huwa. Very good. Ada lagi? Tadi hum dan mutasim mabni ala sukun lah. Bagus. Ada lagi tak? Satu tu je. Okey, ada lagi satu. Kazabu. Tadi sama. Macam kafaru. Akan zabu Fakazabu. Fi'il madi mabni ala dom. Fi'ilnya domir hum. Ya, kazabu ke fakat? Kazabu. Kot tak boleh. Kot baris sukun tak ada. Kazabu Kazabu. Ja'ahum. Bagus. Baik. Okey. Ibu, ayat 6. Panjang sikit ayat 6. Unmute Mak. Tak dengar. Alam yarau kam ahlakna. Yes, ahlakna. Ahlakna, yes, that's the one. Ahlakna. Fi'il madi mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Sebab dia belakang dia ada nun alif kan? Jadi ni domir apa? Domir Nahnu. Yes, nahnu. Okay, nahnu. Okay, ada lagi. Lakna lagi. Ada yang sama kat sini. Numakilakum Okay, numakilakum tak boleh. Sebab ni fi'il mudhari'. Oh tak ya. Ahlakna. Kanu. Waja'alna boleh? Yes, waja'alna, arsalna. Nampak tak kat skrin? Arsalna, ja'alna. Ni semua fi'il madi. Ahlakna. Ahlakna. Sama macam tadi. Okay, ahlakna fi'il madi mabni ala sukun ittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Domirnya domir nahnu. Arsalna, ja'alna, ahlakna, hum. Nampak ni? Ansha'na. Apa dia? Ni semua. Okay. Ansha'na, ahlakna. Wa arsalna, ja'alna wa ansha'na. Okay, yes, all this. Sebab ni semua Allah cerita, kami yang ceritakan. Okay? Baik, very good. Syuhada ayat 7.
Muncul Tujuh. Fala musuh. Fala masuhu, no, that's not the one. Nazalna. Nazalna. Nazalna, show. Nampak sama tak macam tadi? So nazalna ya. Yes, nazalna fi'il madi mabni alas sukun. Dhamir litisalihi bidhamir rafi mutaharrik. Dhamir Nahnu. no, very good. One more. Kafaru. Can you see that? Dhamir mabni ala apa show? Fi'il madi mabni ala? No, not sukun. Ala apa tadi? Dom. Ala dom sayang. Tengok ingat ini kena nanti saya kasih gambarnya, mesti tengok, mesti hafal. Okey, baru boleh faham. Ala domnya, ala sukunnya. Kalau tidak dalam kitab pun ada tulis tadi muka surat 73 dan 74. Refer je kat situ. Okey. Okey, baik. Okey, Cik Atik ayat 8. Ayat 8 waqalu laula. Qalu, very good. Qalu sama macam kafaru. You kalau notice dalam Quran dia punya dhamir dia selalu standard. Dia punya mabni dia pun sama. Tak ada lain-lain. Dia akan itu juga. So qalu adalah fi'il madi mabni ala ala dom, sorry. Ala dom, dhamir apa? Hum. Okey. Anzalna Cik Ati lagi satu. Zula tu bukan? Home. Zula bukan ya? Zula? Mana Zula? Unzila. Unzila. Okey, ini bukan. Ini adalah fi'il mudhari. Okay. Dia tengok barisnya dia macam fi'il madi betul, tapi dia adalah ada penambahan kat sini. Ini ada ada imbuhan sikit lah. Okay, tinggalkan dulu. Okay, anzalna, yes. Fi'il madi mabni ala fathah. Yes, yang mana? Anzalna. Tak boleh fathah. Dalam baris apa Cik Ati? Atas. Anzalna. Sukun lah. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Macam mana nak tahu mabninya? Mabninya tengok huruf yang terakhir tu sebelum dhamir yang ditambah belakang tu. Anzalna. Jadi mabni ala Dhamir sukun. mustatir yang tu Dhamir mustatirnya nahnu. Nahnu. Very good. Ini unzila. Okay. Okay, 9. Walau ja'alnahu sama. Ja'alna, anzalna semua sama. Labasna semua sama macam tadi. Fi'il madi mabni ala sukun dhamir nahnu. Okey. Sakhiru sama haqa. Haqa fi'il madi mabni ala fathah dhamir huwa. Sakhiru dengan kanu fi'il madi mabni ala dham dhamir hum. Itu sahaja. Hakai kak hakah. Haqa, yes. Ini tadi qala ada satu tertinggal. Okey, macam ni. Balik nanti, saya nak you all buat gini, pelan-pelan. Slowly, tapi saya nak you tulis. Ni saya suruh buat verbally kan. Mungkin ada yang terlepas dan sebagainya. You buat worksheet 5. Worksheet 5, ada ayat Quran kan? Surah apa ni? Surah Al-Baqarah. Okay, surah Al-Baqarah senang sikit lagi. Sekejap Surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. An'am tu ni, An'am Nisa. An'am dah base. Saya tak nak buat surah Al-Baqarah lah. Surah Al-Baqarah ni dia banyak fi'il mudhari. Dah ada last. Okay. Tak apa, kita buat worksheet 1. Ambil daripada depan. Okay, ambil ni. Saya suka ni. Surah Sajadah. Sajadah. Surah apa? Yang pertama ni. Tak, Sajadah. Saya beritahu surah Sajadah. Imran? Tak. Kejap. Saya cek lagi. Kita tak ada. Okey, tak ada buat worksheet 2 lah. Kita dah printkan awak lepas tu. Ada yang dia terprint. Okay, buat sini. Sini lagi bagus. Worksheet 2A. Surah Imran lah. Surah Al-Imran, okey? Kejap. Saya cek lagi sekali. Surah Imran ni. Boleh. Surah Imran ni. Buat worksheet 2 dengan worksheet 3. Cari fi'il madinya. Buat lebih sikit tak apa. Surah Yusuf banyak.
Worksheet apa satu? Worksheet 2 dengan 3. Worksheet 2 dengan 3. Yes, okay. Yang worksheet 1 tak payah. Worksheet 1 tak ya? Oh. Ustazah dah bagi dia punya ini apa homework dekat WhatsApp. Tadi tak nak. Okay now. Kita tak ada. Ustazah forward dengan kita. Saya. Lah, worksheet 1 kita tak ada ayat dia lah. Tak. Buat worksheet 2 dengan worksheet 3. Sheet 2. Okay. 2 dengan 3 ayat Qurannya. Okay. Dari ayat Quran. Saya tulis. Ayat Quran, worksheet 2 dengan worksheet 3. Apakah ayat dan surahnya? Worksheet 2. Surah Imran. Surah Imran, ayat Ayat 15 Bukan. Sekejap. Surah Imran ayat 15 sampai 19. Okey. Worksheet 2 Surah Imran ayat 15 sampai 19. okey, Ustazah tuliskan tak apa. Nanti Ustazah hantar dekat ini. Kalau tak ada bikin sendiri Kak itu Boleh. Tak ada bikin sendiri Quran pun boleh. Itu worksheet 3 surah Yusuf ya? Saya suruh buat 2. Sebab minggu depan kita tafsir kan. Jadi tafsir kita ada cuti 2 minggu. Jadi saya nak you buat ni. Jadi jangan lupa. Worksheet 3 surah Yusuf tau. Bukan Ya surah betul. Imran. Sekejap. Nanti saya hantar dia punya ni. Okey. Sekejap. Sabar ya. Sayang semua. Okay. So worksheet tu awak tengok worksheet tu daripada surah Imran dengan surah worksheet 3 surah Yusuf ayat 2 sampai 6. Okay. So ini homeworknya saya nak you buat macam contoh yang tadi kita buat tadi. Okay. Okay. Macam tadi yang kita dah bagi awak kat sini kan. Saya suruh tulis satu-satu macam ni. Ingat tak tadi? Ya. Fi'il madi kan. Fi'il madi mabni ala apa? Domir apa? Kalau ada kom lagi bagus. Kalau ada domir mutasil tuliskan sekali kalau nak. Okay. Kalau tidak ikut follow tu. Fi'il madi. Kemudian pilih. Fi'il madi mabni apa? Ala fat, ala sukun, ala dom. Kemudian domir mustatirnya domir apa? Ikut step by step ni. Follow the steps untuk dapatkan apa tu jawapan macam mana nak buat. Tadi kita buat verbally. Sesuatu nak latih minda je dulu. Lepas ni you buat satu-satu. Tulis satu-satu. Dari worksheet 2 dengan worksheet 3. Dan worksheet 2 dengan 3 saya suka sebab dia ada combination of apa tu dhamir mutasil. Kita upgrade sikit. Sebab tadi ayat tadi surah tadi tu dia very straightforward the verb. Ni dia dah ada campuran dengan dhamir. Jadi kita tadi surah apa? Surah Yusuf balik semula. Yang mana satu? Worksheet. Imran. Surah Imran. Ibu tengok dekat WhatsApp kakak dah hantar. Okey. Tunjuk dekat yang WhatsApp saya dah hantar. Sekejap saya hantar. tunjuk yang fi'il madi tadi. Fi'il dia punya tu. Awak tengok dekat WhatsApp. Saya dah hantar semua dekat WhatsApp. Ya saya sayang. Okey. Saya hantar. Okey. Saya dah hantar. Nanti lepas ni saya akan upload video. Jadi awak boleh buat revision. Okey, kalau tak faham boleh rujuk video. Sebab minggu depan kita kelas tafsir ya, pukul 2.30 kita akan sambung surah Mutaffifin, kita akan selesaikan. Dan kalau boleh buat sekali homework ni atau belajar latih worksheet ni sebab nanti bila surah Al-Mutaffifin ustazah akan kupas dan belajar untuk identify dengan lebih jelas. Lagi macam mana nak buat jumlah fi'liyah ismiyah, mu'rab mabni, mubtada khabar dan juga all these fi'il ustazah akan terus terapkan praktik sekali selain kita beri terjemahan dan tafsirannya. Okay, kita akan buat macam last week punya surah Al-Mutaffifin. I will do more now, not just explanation but also how we can use the ilmu yang kita belajar kat situ. Alright, okay. Boleh Okay, kalau tak ada apa-apa insya-Allah kita wakaf sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Supaya apa yang kita belajar ni jadi satu amalan yang Allah pandang sebagai amin jariah kita dan supaya kita belajar ni insya-Allah kita akan ingatlah dan juga dapat praktikkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Amin insya-Allah. Amin. Okay insya-Allah. So saya jumpa